Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Pastikan awak tengok video Ustazah ni sampai habis. Faham? Sebab Ustazah akan terangkan macam mana awak nak jawab soalan. Soalan mana yang awak perlu jawab, macam mana awak nak jawab soalan. Kena tengok sampai habis. Jangan tengok sekerat, jangan tengok separuh. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk baru iaitu keselamatan di rumah. Baik, jom kita mulakan. Baik, buka buku teks jilid 1 yang muka surat 44. Okey, menulis tutup supaya selamat. Okey, jom kita baca. Okey, gambar sebelum. Tengok tu. Hanif dan adiknya suka menunggang basikal di halaman rumah mereka. Pada suatu hari, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Lutut Hanif terluka. Ayahnya, Encik Salim, mendapati longkang itu perlu ditutup. Okey, ni selepas pula. Dah selepas. Tengok tu. Encik Salim telah memasang penutup longkang. Penutup longkang itu diperbuat daripada bahan yang kukuh. Pemasangannya juga dilakukan dengan kemasnya. Beliau berharap agar kemalangan tersebut tidak berulang lagi. Kini Hanif dan adiknya boleh menunggang basikal dengan selamatnya. Okey. Baik, awak tengok yang bawah tu. Ini soalan. Ini pemahaman. Okey. Tengok soalan pertama, apakah bahayanya longkang yang tidak ditutup? Apa bahaya dia? Awak ambil balik perkataan yang dekat sini kan, macam mana awak nak jawab soalan. Macam mana awak jawab soalan. Pertama sekali awak ambil ayat ni balik. Bahayanya longkang yang tidak ditutup ialah jangan lupa tambah ialah boleh apa ni? Apa yang terjadi dekat Hanif? Boleh menyebabkan kemalangan. Tengok dia dah jatuh dah. Kan? Bila longkang tak tutup. Macam tu awak nak jawab. Faham? Yang kedua. Okay, tengok pula soalan kedua. Mengapakah kita perlu memasang penutup longkang? Kenapa? Okay, macam mana nak jawab? Awak ambil balik. Kita perlu memasang penutup longkang. Apa dia? Agar kawasan rumah kita sentiasa selamat. Kalau awak tak pasang, tak selamat lah kawasan tu, rumah awak tu, sebab tak ada penutup longkang. Awak boleh cedera, awak boleh jatuh. Ingat macam mana nak jawab, macam mana? Ambil balik perkataan ayat yang dekat soalan tu. Kita perlu memasang penutup longkang agar atau sebab apa? Sebab perlu agar kawasan kita selamat lah, kawasan rumah kita selamat. Okey, macam tu. Okey. Yang ketiga, bolehkah kamu jelaskan punca Hanif terjatuh? Macam mana nak jawab? Hanif terjatuh. Macam nak jawab? Hanif. Bila dia kata punca, tengok ni, punca. Mesti dia sebab apa Hanif terjatuh. Kita kena jawab lah, kenapa Hanif terjatuh? Kerana apa? Longkang. Macam mana? Kerana basikalnya termasuk ke dalam longkang. Itu punca dia. Kenapa dia terjatuh? Sebab basikal dia masuk ke dalam longkang. Dia terjatuh. Okey, faham? Okey, yang keempat. Tengok pula yang keempat. Pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Ni soalan kebat. Kamu kena berfikir. Dia tak bagi. Dia tanya pendapat kamu. Apa yang kamu fikirkan. Bila soalan macam ni, senang sebab awak cuma perlu fikirkan apa pendapat kamu. Apa ciri-ciri penutup longkang yang selamat? Pertama sekali awak kena buat mula-mula nak jawab soalan, tuliskan mula perkataan ciri-ciri penutup longkang yang selamat. Apa dia? Ciri-ciri penutup longkang yang selamat.
Mestilah, kalau dekat sini dia kata apa? Bahan yang kukuh. Yang kukuh sini kan. Mungkin awak boleh buat ciri-ciri penutup longkang yang selamat ialah kena kukuh. Apa lagi awak boleh tambah? Mungkin tak tajam ke, tak licin ke, ikut pada kamu. Tapi jawapan kamu kena logik. Kena logik dengan apa yang berlaku dekat atas tu. Kalau tak logik, salah jawapan kamu. Jawapan kamu mesti logik. Bagilah jawapan apa pun, asalkan jawapan kamu kena logik. Tidak tajam ke, tidak licin ke, supaya tak jatuh kan. Bahaya juga kalau permukaan longkang, penutup longkang licin. Okey, yang kelima yang terakhir. Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh Encik Salim? Apa dia nilai-nilai murni dia? Apa dia nak tunjukkan? Nilai apa yang nak tunjukkan dalam gambar ni, dalam teks ni? Nilai sayang, kasih sayang. Tak pun apa, sayang kepada keluarga. Dan apa juga, apa ni, bertanggungjawab. Encik Salim ni bertanggungjawab lah. Bila tengok anak dia jatuh longkang, dia kenalah bertanggungjawab untuk memastikan anak dia tak terjatuh lagi, tak berlaku lagi kemalangan. Dan juga kasih sayang. Kalau dia tak sayang, tak adalah dia risau kan. Okey. Baik, tadi kita dah tengok macam mana nak jawab soalan pemahaman. Okey, sekarang awak buka buku aktiviti jilid 1, muka surat 42. Okey, A. Tengok jawab soalan-soalan pemahaman yang diberikan. Awak baca dulu petikan yang diberi, lepas tu baru awak jawab soalan kat bawah tu. Ustazah bagi contoh. Siapakah Encik Azlan? Siapa Encik Azlan ni? Okey. Encik Azlan, ambil balik. Encik Azlan, macam tu nak jawab soalan. Faham? Encik Azlan ialah siapa dia ni? Pemilik pusat rawatan urutan. Tengok ni. Dia ada bagi. Dan dia bagi pengendali pusat ini ialah Encik Azlan. Awak kena tengok betul-betul. Kena faham. Encik Azlan apa tadi? Ialah pemilik pusat rawatan urutan terapi. Nak tambah sikit. Okey. Soalan nombor 2. Ustazah beri contoh lagi. Mengapakah Encik Ismail mengunjungi pusat rawatan urutan milik Encik Azlan? Kenapa Encik Ismail melawat ni? Apa? Pusat rawatan ni? Sebab Encik Ismail mengalami apa? Mengalami sakit kepala. Tengok tu. Ayat yang mula-mula tu. Dia dah kata dah. Encik Ismail mengalami sakit kepala. So jawablah. Encik Ismail mengunjungi rawatan urutan milik Encik Azlan kerana mengalami sakit kepala. Macam tu awak nak jawab. Faham? Ambil balik ayat tu ni. Encik Ismail mengunjungi pusat rawatan urutan milik Encik Azlan kerana mengalami sakit kepala. Tulis. Okey. Macam tu juga soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5. Macam mana nak jawab? Contoh, bagaimanakah rawatan untuk mengurangkan sakit kepala? Rawatan untuk mengurangkan sakit kepala ialah, tulis apa-apa. Berapa kalikah Encik Ismail menjalani sesi rawatan? Encik Ismail menjalani sesi rawatan berapa kali, bagi tahu. Okey, nombor 5. Adakah kamu akan menggunakan rawatan ini? Mengapa? Ini ialah soalan kebat. Awak kena berfikir. Ini jawapan kamu sendiri. Macam saya kata tadi, mesti pastikan jawapan kamu logik. Kalau awak kata ya, kenapa awak kata ya? Sebab apa? Kalau tidak pun, tulis sebab kenapa awak tulis tidak. Kenapa awak tidak akan menggunakan rawatan ni? Kalau ya, kenapa awak nak gunakan rawatan ni? Okey. Awak dah siap dah muka surat 42. Awak buat pula muka surat 43. Ini pun sama, soalan pemahaman. Ustazah bagi contoh. Jangan lupa baca arahan dan baca petikan.
Okay, Ustazah bagi contoh, siapakah yang menyampaikan ceramah tentang makanan mengikut waktu? Macam mana kita nak jawab? Siapa dia yang bagi ceramah? Dr. Ahmad. Macam mana? Awak boleh jawab macam ni juga. Dr. Ahmad yang menyampaikan ceramah tentang makanan ikut waktu. Awak boleh buat macam tu. Macam mana? Dr. Ahmad. Ambil balik Dr. Ahmad yang menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu. Tulis balik ayat tu. Okay, yang kedua, mengapakah kita perlu mematuhi waktu makan? Cara nak jawab, kita perlu mematuhi waktu makan agar apa-apa-apa. Ada kat atas tu jawapan dia. Awak tengok balik petikan dia. Kita perlu mematuhi waktu makan agar apa? Makanan, tengok ni dia dah bagi. Agar makanan yang diambil dapat dicerna dengan baiknya. Tulis semua tu. Okay, macam tu juga soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Bilakah sepatutnya kita bersarapan dan makan tengah hari? Kita sepatutnya ambil balik ayat tu yang dalam tu. Kita sepatutnya bersarapan dan makan tengah hari pada dalam lingkungan bila? Dalam waktu bila kita kena makan sarapan? Apakah hidangan yang sepatutnya semasa minum petang? Hidangan, ambil balik. Hidangan yang sepatutnya semasa minum petang ialah apa-apa-apa. Macam tu juga nombor 5, berapakah jarak masa antara minum petang dengan makan malam? Ambil balik perkataan tu, jarak masa antara minum petang dengan makanan malam. Ambil balik. Okey. Macam tu kita nak jawab soalan. Awak dapat tak macam mana nak jawab? Jawab dan hantar dekat Ustazah. Tak kisahlah bila-bila pun awak nak hantar, tapi mesti hantar. Ni ialah kelas tambahan. Ustazah nak tengok awak buat. Awak perlu buat ni. Ini penting, takut masuk dalam peperiksaan pertengahan tahun ni. Awak buat, hantar kat Ustazah. Lambat pun tak apa, janji hantar. Okey. Itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.